A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al nafsi mutmainnah wa tu'minu bil liqa'ik wa taqna'u bi ata'ik wa tarda bi qada'ik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Tuan Pengurusi Surau dan juga rangkaian-rangkaian Tuan Pengurusi Surau di sekeliling Kariah Surau di Kariah sini. Seterusnya yang saya hormati Tuan Imam, Ahli Jawatankuasa Surau, Ustaz-Ustaz, Ustazah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, saya perasan pengurusi masjid Kampung Paya pun ada, rasa saya. Tuan Zainan. Selamat datang Tuan. Alhamdulillah. Dan semua hadirin yang hadir. Dan juga tidak dilupakan Tuan Kamarul, Pegawai Kutipan Perbadanan Baitul Mali 9 Cawangan Port Dickson. Pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah SWT kerana telah mengizinkan kita, memberikan ruang dan waktu dan mentakdirkan untuk kita berkumpul di antara cawangan Allah SWT, iaitu rumah-rumahnya, iaitu di surau yang indah dan sejuk ini. Alhamdulillah cuaca pagi ni pun baik, tak panas, tak terik dan sebagainya. Dan alhamdulillah juga dengan kehadiran tuan-tuan dapat menceria dan memberkati lagi majlis yang kita akan adakan. Untuk makluman tuan-tuan, kuliah duha yang akan dijalankan ini lebih kepada kuliah zakat. Bila mana kita sebut tentang kuliah zakat, dia ada penerangan, dia ada formula, dia ada kaedah dan dia ada nombor-nombor yang kita akan tahu selepas ni. Jadi kebiasaannya kalau melibatkan perkara-perkara yang macam tu, kadang-kadang boleh mengantuk. Kebiasaannya bila saya berkuliah, saya bawa kitab, tapi kali ni saya bawa laptop. Ini lain macam sikit, selalu bawa kitab. Dan saya ingat sebelum saya masuk kepada zakat, walaupun saya rancang saya akan ambil masa dalam setengah jam, tak nak lebih. Kan lebih kan macam ceramah pula jadinya, 1 jam, tak nak. Setengah jam insya-Allah cukup. Yang mana saya mengajak tuan-tuan bersama dengan saya untuk berfikir sejenak bahawa kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang diciptakan oleh Allah dalam tempoh masa yang begitu singkat hayatnya. Macam mana boleh kita katakan macam tu? Kita lihat umur umat-umat terdahulu adalah bergantung kepada bergantung kepada umur Nabi ketika itu. Kalau katakan Nabi Isa walaupun telah diangkat, kita katakanlah Nabi Nuh 1500 tahun, Nabi Yunus berapa 700 tahun hayatnya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam 63 tahun. 63 tahun adalah umurnya, bermaksud umur umatnya pun hampir-hampir macam tu. Kalau dapat lebih itu bonus, alhamdulillah. Ada yang 70, datuk saya 82 dah. Kan, alhamdulillah. Nak menunjukkan bahawa umur kita ini sangat singkat. Maka dengan amal dalam keadaan umur ini, adakah cukup untuk kita di padang mahsyar nanti untuk dipersembah dan dipertimbangkan yang mana beratnya nak ke syurga atau beratnya nak ke neraka? Ni tadi sebab umur kita pendek. Umur umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni pendek. Maka ulama meletakkan satu perkara yang kita nak ataupun tidak kita kena dapatkan. Apa dia tuan-tuan? Wajib ke atas kita untuk peroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saya kongsikan pengenalan, insya-Allah 5 minit. Disebutkan bahawa di antara nabi-nabi yang diutuskan oleh Allah hanya satu nabi yang mana diberi kelebihan syafaat, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana mampu bagi kota ataupun tiket tu, kau masuk syurga, kau masuk syurga, masuk syurga, macam tu sahaja. Ini kelebihan yang Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana nak dapat syafaat ni tadi? Dalam keadaan di padang mahsyar kita gusar ni, dosanya ada, timbangannya nampak macam kurang ke syurga, nak ke neraka, risau ni siapa nak tolong ni masa ni.
maka Nabi datang dengan syafaatnya menolong kita. Tapi nak dapat syafaat macam mana? Ulama menggariskan 5S. 5S ni peganglah, insya-Allah. Disebutkan bahawa syafaat tu akan datang. Yang pertama, yang pertama adalah selawat. Perasan tak tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, dalam kita sebagai orang Islam, kita diperintahkan untuk melaksanakan hukum-hukum dan juga ibadah-ibadahnya. Antara hadis yang disebutkan bahawa bunyanul Islam ala khamsah. Terbinanya Islam ni atas 5 perkara. Apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadat, menunaikan solat 5 waktu, menunaikan zakat, menunaikan ibadah puasa dan juga mengerjakan haji di Baitullah. Ni 5 sebagai orang Islam. Tetapi perasan tak kita setiap kali Allah perintah untuk kita lakukan solat, untuk tunaikan zakat, untuk berpuasa, tapi Allah tak buat apa yang diperintahkan. Tetapi satu dalil yang biasa kita dengar tiap-tiap minggu bagi orang lelaki, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah SWT dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Wahai orang beriman, selawat ke atas Nabi dan sampaikan salam sejahtera ke atasnya. Maksudnya Allah selawat dulu pada Nabi, baru suruh kita selawat pada Nabi. Ini specialnya selawat ke atas Nabi SAW. Allah buat dulu, baru suruh kita buat. Itu S yang pertama. S yang kedua tuan-tuan adalah salam. Biasa kita, budaya kita orang Melayu, kalau kita dengar saudara mara, kawan, jiran nak pergi mengerjakan ibadah haji dan umrah, baru kita akan sebut, sampaikan salam aku ya nanti dekat baginda Rasulullah, di makam nanti, di raudah nanti. Itu biasa, itu budaya. Tetapi dalam satu kisah, Imam Mujahid menulis di dalam kitabnya perbualannya dengan Imam Ash-Shibli. Ni antara ulama-ulama besar di Mesir. Maka berlaku satu peristiwa, Imam Ash-Shibli dia bertemu dengan Imam Mujahid. Tiba-tiba Imam Mujahid terus pergi kat dia, peluk, cium kening. Dah Imam Ash-Shibli kata, kenapa kau cium kening aku ni? Maka disebutkan bahawa pada satu malam aku pernah bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan ketika itu aku melihat Rasulullah mencium keningmu wahai Ash-Shibli. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, maksudnya Imam Mujahid bukan jalan-jalan orang lah, dapat mimpi juga bertemu dengan Nabi, boleh sembang lagi dalam mimpi tersebut. Maka disebutkan bahawa, wahai Rasulullah, macam mana kamu boleh cium kening Ash-Shibli ni tadi? Maka Nabi katakan bahawa beliau, iaitu Ash-Shibli, lepas daripada solat fardu, dia akan berhenti sejenak dan dia akan baca laqad ja'akum rasulun ila akhir ayat, maksudnya surah Taubah ayat yang kedua terakhir, ayat kedua dan yang terakhir. Dan selepas daripada 7 kali membaca surah tersebut ataupun petikan ayat tersebut, maka pada penghujung surah itu Imam Ash-Shibli mengangkat tangannya dan menyebut Assalamualaikum ya Rasulullah, seakan-akan Nabi ada berada dengannya. Ini amalan para ulama. Maka bila mana Imam Mujahid sebut benda tu dekat Imam Ash-Shibli, Imam Ash-Shibli pun tunduk malu, sebab ulama ni dia tawaduk dengan amalan dia. Dan dia kata, ya memang aku amalkan seperti itu. Maksudnya apa tuan-tuan? Salam ke atas Nabi ni bukan hanya salam yang kita sampaikan ketika mana orang nak pergi mengerjakan haji ataupun umrah ataupun kita, tetapi setiap kali bangun tidur, masuk surau, buat apa pun, nak makan apa semua, bagi je Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum. Jangan kau kuat. Kau orang kata tak betul ke ni? Pelan-pelan cukup, dengar ada telinga, okey dah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kau kuat kan, kata dah kenapa haji ni kan? Jangan kau kuat. Ini antaranya, sebab itu budaya orang kita. S yang ketiga, sirah. Sirah ni, jika ada di surau ni pengajian ilmu, pastikan dalam banyak-banyak kuliah yang ada mesti ada satu pasal sirah. Tak kira lah Syama'il ke, sirah Nabawiyah ke, apa sahaja. Yang penting ada sirah, nak kenal tentang Nabi SAW. Yang keempat S-nya adalah sunnah. Sunnah ni apa tuan-tuan? Sunnah ni daripada kita bangun tidur sampai kita tidur. Sunnah ni daripada seorang bayi itu lahir sampai seseorang itu meninggal dunia. Itu semua sunnah yang dah ditunjuk oleh Nabi. Macam mana nak masuk surau, macam mana nak pakai slipper, macam mana nak gosok gigi, macam mana nak minum, semuanya sunnah. Maka amalkan sunnah. Dan yang terakhir adalah S yang kelima, sebut. Sebut Nabi, sebut sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu tahlil kita buat, mesti sebut Nabi, sebut Nabi, sebut Nabi, sebut Nabi. Maka inilah 5S yang ulama katakan bahawa buat, insya-Allah kita peroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita nak risau? Kita ni ingat pasal Nabi ni, bukan pasal yang lain.
Maka kita tahu tuan-tuan, Allah SWT berfirman, wa ma khalaqtal jinna wal insi illa liya'budun. Sesungguhnya tidak aku ciptakan manusia dan jin itu kecuali menyembahku, beribadah kepadaku. Itulah dia tujuan utama kita hidup di dunia ini, nak sembah Allah. Kenapa nak sembah Allah? Nak dapat redha Allah SWT. Jadi macam mana nak sembah Allah SWT itu? Maka dia ada ibadah. Ibadah ada dua, satu wajib, satu sunat. Ibadah wajib ni tuan-tuan adalah perkara yang diperintahkan. Kalau kita tak buat, berdosa jadinya. Apa dia? Solat. Apa lagi ibadah wajib? Zakat. Puasa yang saya sebut tadi, bunyanul Islam ala khamsah. Ibadah sunat, perkara-perkara yang lain yang kita buat, sunat. Ini umpama bonus. Maka sebab itulah saya fokus pada hari ini, kita nak bincang tentang sedekah. Sedekah biasa juga. Budaya kita bila dengar sedekah, kita rasa macam kita masukkan duit dalam tabung surau ataupun masjid, sedekah lah tu. Ataupun kita belanja kawan makan, sedekah lah tu. Dah cukup dah, aku dah sedekah dah. Tetapi dalam kitab Lisanul Arab menyebutkan sedekah terbahagi kepada dua. Sama seperti yang saya sebut ibadah tadi, ada dua, satu wajib, satu sunat. Sama juga dengan sedekah, ada wajib, ada sunat. Apa dia? Sedekah wajib adalah zakat, dan sedekah sunat itu adalah yang lain-lain, wakaf, sedekah hibah, apa lagi, hadiah, bagi sumbangan orang makan dan sebagainya. Ini dipanggil sebagai sedekah sunat. Maka hari ini kita nak bincang lebih sikit tentang sedekah wajib. Lagi-lagi pula kita dah masuk tahun baru 1442 Hijriah. Hari ini lebih kurang 22 Muharram, lebih kurang agaknya, ke 21. Saya ingat 22, 23 macam tu lah, dah nak hujung. Ke nak masuk Safar dah, tak silap saya. Minggu depan Safar. Maka kita bincang tentang zakat yang mana disebutkan sebagai ibadah wajib. Maka izinkan saya untuk membincangkan hanya 3 sahaja berkaitan dengan zakat. Yang pertama saya akan bincang tentang zakat wang simpanan. Yang kedua saya akan bincang tentang zakat emas. Dan yang ketiga saya akan bincang berkenaan dengan zakat pendapatan. Ini biasa. Sebab apa? Wang simpanan kita ada, insya-Allah. Pendapatan kita ada. Emas, kalau kita lelaki tak ada pun, rumah kita mesti ada. Jadi kita nak kena tengok macam mana untuk kita sesuaikan, adakah kita layak untuk dikenakan zakat. Ini antara yang saya akan kongsikan. Baik. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan yang dihormati sekalian, zakat ini adalah sesuatu yang dikeluarkan, iaitu harta yang dikeluarkan sebahagiannya kepada golongan tertentu apabila cukup syarat-syarat yang tertentu. Dia berbeza dengan sedekah sunat tadi. Sedekah sunat ni adalah sesuatu yang dikeluarkan dengan niat yang ikhlas dan diberikan kepada sesiapa atau di mana sahaja dan tiada had waktu. Bila-bila masa boleh buat. Ini sedekah sunat dia panggil. Tapi bila wajib tadi, dia ada jumlah tertentu, golongan tertentu dan syarat tertentu. Ini kelebihannya zakat yang difardukan oleh Allah SWT kepada kita umat Islam seluruhnya. Baik. Maka disebutkan bahawa zakat ni ada dua. Satu zakat fitrah, satu zakat harta. Biasa orang dengar zakat fitrah, ialah masuk bulan puasa nak kena tunaikan zakat fitrah. Sebab apa? Sebab memang menjadi kewajipan. Biasa macam tu. Kan zakat fitrah. Tapi ramai yang terkeliru, sebenarnya selain daripada zakat fitrah, dia ada zakat harta. Ini yang penting sebenarnya. Zakat harta ni terlampau banyak. Iaitu antaranya adalah zakat emas dan perak, zakat tanaman, zakat ternakan, zakat perniagaan, zakat galian, zakat wang simpanan, zakat saham, zakat pendapatan. Samalah yang saya sebut tadi, wang simpanan ni pun boleh dikira macam zakat KWSP juga. Ini pun termasuk di dalam zakat-zakat tersebut. Maka kita sebut bahawa setiap bahagian-bahagian zakat harta ni tadi, bila mana tuan-tuan cukup syarat. Apa dia? Yang pertama, mesti Islam. Orang bukan Islam dia tak wajib bayar zakat, sebab dia bukan orang yang beragama Islam. Yang kedua, dia mesti merdeka. Jadi sekarang ni tak ada perhambaan, maka semuanya insya-Allah merdeka. Yang ketiga, dia sempurna milik. Bukan harta orang lain yang dia nak zakatkan, tak boleh. Harta tiba-tiba jiran sebelah, akulah nak bagi zakatkan, mana boleh. Itu bukan sempurna miliknya. Dia mesti harta dia sendiri. Yang keempat, dia mesti cukup nisabnya. Nisab ni macam kita bagi shilling.
Apa nisab? Nisab di Negeri Sembilan adalah RM14,784.14. Kalau mana-mana simpanan ataupun harta kita yang nilainya lebih daripada nisab yang saya sebutkan tadi, baru kena zakat. Itu dipanggil shilling, paras tu. Dia kena ke tak kena? Tak kena, tak kena zakat lah. Kalau lepas daripada ataupun kena pada nisab tersebut, maka baru kita kira zakat dia macam mana. Ini saya sebut sekali lagi, RM14,784.14. 14,700 tu kita ujung-ujung lah tu, nak kena dah tu, untuk sama ada kita dibayar zakat, kena bayar zakat ataupun tidak. Dan yang terakhir syarat untuk kita keluarkan zakat adalah apabila cukup haul. Haul ni apa? Lebih kurang kita kata tahun 354 hari dalam setahun. Walaupun kita tahu bahawa dalam tahun Masihi dia 365 hari, tapi dalam bulan Islam tahun Hijriah dia ada 354 hari, lebih kurang 10 ke 12 hari kurang daripada tahun Masihi. Maksud cukup haul ni cukup setahun. Inilah syarat-syarat wajib untuk zakat itu dikeluarkan. Mudah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Islam merdeka, sempurna hak milik, nisabnya lepas dan juga haulnya cukup. Ini 5 perkara. Baik. Izinkan saya untuk bincang tentang zakat simpanan. Ni zakat wang simpanan ni apa tuan-tuan? Zakat wang simpanan ni maksudnya kita ada satu simpanan di bank dan simpanan tersebut dia umpama macam deposit tetap kita. Dan saya bagi contoh, kalau katakan 1 hari bulan 1 2020, wang yang masuk dalam akaun simpanan kita ada 30,000. Ujung tahun 31 hari bulan 12 2020, maksudnya tadi Januari sampai Disember, duit tu jadi 31,000. Sebab yang 1,000 tu mungkin dividen dan sebagainya, dapat 31,000. Jadi 31,000 ini kena zakat ataupun tidak? Kena, sebab dia lepas shilling RM14,748 dan 14 sen. Dia lepas sebab 30,000 tadi. Maka macam mana nak kira? Dia akan kira mudah aja. 30,000 kali dengan 2.5%, maka zakat yang dikenakan adalah RM750. Ini mudah sebab senang, tapi kita nak tengok macam mana pula kalau dalam setahun tadi, Januari sampai Disember, kita ada keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Macam tadi saya sebut, Januari simpan, Disember baru tengok balik baki. Maksudnya tak ada berlaku keluar masuk duit. Kita tengok. Katakan Januari masuk 40,000. Mei keluar 10,000. Tinggallah 30,000. Tiba-tiba bulan Jun kita keluar lagi 5,000. Tinggal 25,000. Baik. Dan pada bulan September contohnya kita masuk pula RM2,000. Maka daripada 25 jadi 27,000 balik. Dan pada hujung bulan 12 kita keluar 4,000. Jadi 23,000. Jadi antara 40,000 baki pertama, 30,000, 25,000, 27,000 dan 23,000, nak ikut yang mana satu? Ini berbeza daripada negeri. Ada negeri lain dia ikut baki yang tertinggi. Walaupun sebenarnya duit dah tak ada dah sebenarnya yang pada hujung. Contoh saya bagi macam ni. Bulan 12 baki kita ada 20,000. Tapi dalam tempoh setahun yang kita main keluar duit, masuk keluar, ada satu baki pada bulan 6 contohnya 40,000. Itu dia panggil baki yang tertinggi. Dia akan kira ikut yang 40,000 tu. Padahal duit tu dah tak ada dah pun. Tapi Negeri Sembilan dia ambil mana-mana baki yang terendah. Maksudnya kalau kata tadi ada 40, 30, 25, 27 dan 23, di Negeri Sembilan kita ikut yang 23,000 tu tadi. 23,000 ni lepas tak nisab? Lepas, sebab nisab RM14,748 dan 18 sen. Bila lepas kena. Jadi berapa? 23,000 kali dengan 2.5%, maksudnya zakat yang dikenakan untuk tahun itu hanyalah RM575 sahaja. Ini wang simpanan. Lepas tu orang tanya kita, macam mana pula kalau saya ada 3 akaun wang simpanan? Tadi kita cerita satu bank, ada 3 bank. Contohnya dia ada BSN RM10,000. Contoh, dia ada simpanan dekat BSN RM10,000. Dia ada dekat CIMB RM5,000. Dia ada dekat Maybank RM5,000.
Maksudnya dia ada lebih kurang RM20,000 wang simpanan dia. Cukup setahun. Jadi macam mana nak buat? Ditambahkan daripada akaun-akaun tu tadi. Contohnya BSN RM10,000 tambah dengan CIMB RM5,000 tambah dengan Maybank RM5,000 jadi RM20,000. RM20,000 ni lepas tak nisab? Lepas. Maka dia akan dikenakan 2.5%, dia kena bayar zakat RM500. Ini kalau ada 3 akaun. Kalau ada 10 akaun, semua bank yang ada kat PD ni semua dia buka. Lepas tu ada duit banyak pula tu. Ada RM20,000 dah 10 akaun dah RM200,000. Maksudnya apa? Kena dia zakat wang simpanan. Zakat ni tuan-tuan bukan atas diri kita ya. Zakat ni atas harta kita. Zakat fitrah atas diri kita, atas diri keluarga kita. Itu zakat fitrah. Zakat fitrah ni berapa orang? Tak kira lah tua muda ke apa semua, ada harta ke tak ada harta ke, yang menanggung tu dia kena bayar. Itu zakat fitrah. Tapi zakat harta ikut harta kita. Kalau ada satu harta, kena satu lah. Kalau ada banyak harta, nanti akan kena-kena lagi lah. Ini zakat harta. Baik. Selesai pada zakat wang simpanan. Sebelum saya pergi pada zakat emas, ada apa-apa soalan? Baik. Baik. Berapa tadi? 20 ya. Kita andaikanlah 30,000. Tapi kita keluar masuk. Saya bagi contoh macam ni. Dalam setahun asalnya wang simpanan itu ada 30,000. Dalam tempoh setahun keluar masuk. Pada penghujung baki akaun tu, tiba-tiba kita punya simpanan jadi 12,000. 12,000 kena ataupun tak zakat? Tak kena sebab nisabnya kurang daripada tu. Nisabnya 14,700. Bila tak kena, tak perlu bayar zakat. Tapi bila katakan simpanan tu ada 15,000, dia kena walaupun 14,700 lebih tu tadi, walaupun selisih 100-200 je, dia tetap dikenakan zakat. Macam mana kita nak tengok? Kita tengok baki yang terendah. Macam mana nak tahu? Bawakan laporan bank tu, bank statement tu, bawa ke pegawai zakat kita, pegawai zakat akan tengok. Ni bulan ni, kita akan tengok baki yang terendah. Tiba-tiba 12,000, tak kena zakat lah. Boleh balik dengan senyum. Boleh pusing pula kalau nak berwakaf, ada tabung yang lain. Kan kita tak dapat, kita datang ni dengan niat nak bayar zakat ni, tiba-tiba tak kena zakat pula. Macam mana ni, rasa macam tak tenang lagi. Tak apa, ada berapa ribu dekat dalam poket tu, letak untuk wakaf pula. Ada di pusat zakat, insya-Allah. Baik, itu selingan lah. Ada soalan lain? Satu ni, ya tuan. Salam. Dia berzakat fitrah. Ada separuhnya yang berzakat fitrah tu dia tak melalui dengan zakat untuk tapi dia berzakat dengan orang yang susah. Dia tahu mana siapa ni orang kampung yang susah, dia berzakat di situ. Macam mana tu? Okey. Soalan tu saya jawab lepas ni tu ada nanti ada insya-Allah. Tapi soalan tu memang sensasi sebab sentiasa berlaku. Bukan kata nenek-nenek kita dulu pun, sekarang pun macam tu juga ada. Baik, yang itu saya akan jawab ujung nanti. Baik, saya terus pada zakat emas. Zakat emas ke ada soalan? Kalau simpan dalam tabung haji, orang cakap tak bayar zakat dia. Ya betul. Dia tabung haji sebab dia dah zakatkan dah. Dia dah potong dah. Bank Islam tak kan? Bank Islam tak. Okey. Saya nanti kalau ada apa-apa soalan lagi, kita boleh bincang kat luar. Itu pun boleh. Tadi dah ada 3. Satu soalan tu saya akan bawa ke hujung. Sebab tu menarik soalan tu. Baik. Kita terus kepada zakat emas. Sebab nak kejar masa ni, zakat emas ya. Disebutkan bahawa saya tak nak pergi pada dalil, saya terus je kepada zakat emas tu apa. Kalau kita ada emas yang kita simpan, ni bukan emas pakai, ni emas simpan. Apa emas simpan ni kadang-kadang yang kita beli yang shilling emas, public gold, apa semua gold tu yang kita simpan. Maka emas-emas yang kita simpan, kalau ada jongkong emas contohnya kan, mungkin ada dia diamnya kan, pakai biasa je tapi ada jongkong emas, kita tak tahu. Maka adanya jongkong-jongkong ataupun emas-emas ni tadi dan disimpan dalam tempoh setahun, bukan baru simpan sebulan dah kena zakat, tak, cukup haul setahun,
maka dia akan dia akan dikenakan zakat bila nisabnya melebihi 85 gram. Contohnya inilah satu emas yang saya simpan. Lepas tu saya timbang, rupanya 200 gram. Bila 200 gram dia lebih daripada 85 gram tu tadi, maka dia dikenakan zakat. Tapi macam mana nak kira dia? Baik disebutkan bawah macam ni. Berat emas kali dengan nilai emas kali dengan 2.5% ataupun mudah macam ni. Dia ada emas 90 gram. Maksudnya dia lepas daripada nisab 85 gram. Jadi 90 gram tu tadi kalikan dengan berapa 1 gram nilai semasa emas di pasaran. Hari ni kejap naik kejap turun, ada 200 lebih, lepas tu turun sikit. Saya bagi dah senang, RM180 dah senang 1 gram. 90 gram kita tadi yang lepas nisab 85 gram tu tadi kali dengan RM180 bermaksud lebih kurang 16,200. Kalikan dengan 2.5%, maksudnya zakat yang kita kena bayar untuk emas yang kita simpan 90 gram tadi lebih kurang RM405. Itu zakat emas yang kita simpan. Simpan ni maksudnya yang bukan boleh pakai pun macam ni kan. Kalau keping macam ni nak pakai macam mana? Takkan nak tampal kat sini, tak boleh. Jadi yang kita simpan elok-elok dalam peti besi dan sebagainya. Biasanya orang yang main emas dia akan buat macam ni. Saya pernah main emas juga dulu. Betul lama-lama tak sanggup, jadi dah fajakkan semua sekali dekat arah nu, selesai, dapat jugalah pulangan yang menarik kan. Tapi nak menunjukkan bahawa kadang-kadang nak simpan pun payah juga. Baik, itu adalah zakat emas yang disimpan. Kalau hadiah macam mana Ustaz? Hadiah? Ya, betul. Tak ada duit lah biasa. Anak-anak hadiah. Bila hadiah dia jadi sempurna milik. Tak, bila dia maksudnya asal hadiah itu adalah harta orang lain. Dia hadiah pada kita emas contohnya 200 gram, dia hadiahkan, ayah ambil lah simpan. Ni hadiah daripada saya. Bila hadiah daripada saya, dia dah jadi harta milik kita. Sebab dia dah hadiah pada kita. Maksudnya apa? Sempurna milik tu kita punya. Kena bayar zakat. Kena kira zakat tu nanti. Baik, itu untuk emas yang disimpan. Dia ada kategori yang kedua, emas yang dipakai. Ni biasa yang ramai orang pakai. Orang rumah saya pakai, tuan-tuan pakai, tuan-tuan tak pakai, ibu-ibu pakai dan sebagainya. Baik, kita nak tengok. Zakat emas, iaitu emas yang dipakai sebagai perhiasan, dia tak bolehlah nisabnya 85. Kan nanti kata apa ni baru pakai sikit dah kena kan. Baik. Kalau ikut uruf. Uruf ni adalah kita panggil macam adat setempat. Itu uruf. Dalam fiqh dia ada usul fiqh. Untuk mengeluarkan satu hukum, dia ada hukum-hukum dia. Dia ada Al-Quran, sunnah, dia ada istimbat, dia ada ijma'. Dan dalam tu dia ada satu dipanggil uruf. Adat setempat tu macam mana. Uruf kita di Negeri Sembilan ini iaitu nisab bagi emas yang dipakai, iaitu perhiasan adalah 200 gram. Kalau ibu-ibu yang pakai emas bila ditimbang-timbang rupanya 190 gram rupanya tak kena zakat. Tapi bila mana ditimbang-timbang rupanya 2 kilo. 2 kilo memang kena zakat lah. Ini antara yang mana kita nak tengok dia kena zakat ke tak kena zakat. Kalau kalau zakat simpan emas yang kita simpan 85. Tapi bila zakat yang kita pakai emas yang kita pakai dia jadi 200 gram baru kena zakat. Baik, macam mana kita tengok. Disebutkan bahawa kalau katakan gelang kita, cincin kita, rantai kita tu tadi kita timbang dapat 250 gram. Maksudnya lebih nisab 200 gram tadi. Jadi macam mana nak kira dia? 250 gram. Ini adil Islam adil untuk ibu-ibu. Untuk orang perempuan ni memang Islam adil. Apa dia? 250 gram tolak dengan 200 gram. Uruf tadi. Tinggal berapa? 50 gram. 50 gram kali dengan nilai emas yang saya sebut RM180 tadi sama dengan RM9,000. Kali dengan 2.5%, zakat RM225 je. Berbeza dengan emas yang disimpan. Emas simpan tak ada tolak-tolak. Kalau emas tu 1 kilo pun, bila dia punya 85 gram nisab dia terus kira je. Dia tak ada tolak 85 tadi. Tapi untuk perhiasan yang dipakai, khususnya untuk orang perempuan, dia ada tolak.
Ini nak tengok indahnya Islam ni tadi. Lagi dia menghormati hak orang perempuan untuk pakai emas tu tadi. Ini yang disebutkan, kalau berat timbangan tu 250, tolak dengan uruf 200 gram, jadi 50 gram. Ini antara yang disebutkan emas yang dipakai sebagai perhiasan. Baik. Macam mana pula pinggan mangkuk? Pinggan mangkuk, ada pinggan mangkuk emas, ada pula gigi emas. Kalau satu tu tak apa, ada banyak pula. Rupanya bila ditimbang lebih 200 gram. Kena juga zakat. Tapi macam mana nak timbang? Macam nak timbang, takkan nak cabut. Sebelum masa nak pasang tu kan dia ada receipt dia ada apa semua, itu kena simpan. Dan ada juga yang tanya, macam mana pula kalau barang kemas saya ni ada batu-batu banyak? Kan ada batu-batu. Maka disebutkan bahawa kalau ada batu, maka dikira berat keseluruhan barang kemas tu tadi ditolak dengan antara 5% atau 25% ikut saiz batu dengan keadaan sebelum dikira nilai zakatnya. Contohnya bawa timbang, kita ada emas, kita ada cincin, kita ada rantai pula yang batu besar tu. Lepas tu bila kita timbang ada lebih kurang 250 gram, tapi ada batu. Jadi biasanya kita akan kira dan kita akan tolak sama ada 5% atau 25% ikut batu yang kita pandang tu. Kita nak buang batu tu nak timbang lain. Maka agak-agak kita, batu ni nampak berat ni, maka kita tolak 10%. Batu ni macam kecil-kecil sikit, kita tolak 5%. Kalau batu ni nampak besarnya kan, maka kita tolak 25%. Kalau tolak 25% tadi, kalau dia timbang lebih kurang 250 gram, saya yakin memang tak kena zakat. Ini antaranya lah. Tapi tak ada orang yang biasanya dia punya emas 200 gram, dia mesti lebihnya sebab nak pakai kan. Ini antaranya. Dan disebutkan bahawa kalau emas-emas ni, ibu-ibu risau kan, ini nak kena zakat ni, bawa ke pusat zakat. Lepas tu bawa pula semua. Digalakkan janganlah bawa. Keselamatan, tak ada polis yang nak escort, tak ada jaga yang nak jaga. Sebab orang tahu kan, tiba-tiba Ajah ni pergi ke pusat zakat ni, bawa beg berat-berat ni, emas ni, baru lepas kuliah minggu lepas. Jangan buat macam tu. Maksudnya apa? Caranya adalah resit yang kita beli emas tu, itu bawa aja kat pusat zakat. Kita akan nilaikan daripada resit tu tadi. Kalau payah juga tak apa, bawa aja emas tu pergi kedai emas, cuci kan, masa cuci kan boleh timbang. Timbang tu tadi kira siap-siap. Masuk kira ni bagi tahu, yang ni berapa gram. Jumpa kita nanti di pusat zakat, bagi tahu je yang dah timbang dekat kedai emas. Tapi jangan bawa. Kita tak nak bertanggungjawab nanti. Yalah, bawa sekali sebakul, risau juga apa-apa jadi. Ini antara yang kita nak elak-elakkan. Baik. Ini adalah berkaitan dengan zakat emas. Jadi apa ada soalan? Baik. Yang digadai. Yang digadai ni dia dah jadi apa ya, kita panggil tak sempurna hak milik. Bila dia tak sempurna hak milik, maksudnya terlepas kita daripada zakat tu tadi. Tak perlu, sebab dia tak sempurna hak milik. Sebab kita milik kita, tapi kita dah gadaikan dulu. Ya tuan. Kalau kita ada kelebihan emas biasa, bagi anak kita pakai kan? Ya. Anak kita pakai. So, barang tu kita nak anak. Sekali lagi, minta maaf. Ibu dah ada emas sendiri, bagi anak dia pakai kan? Ya. So, emas tu ibu ataupun anak. Ibu tu ada emas, lepas tu dia bagi pada anak dia. Jadi soalannya, adakah ia kepunyaan ibunya atau kepunyaan anaknya? Baik. Yang pertama sekali, nak masa bagi tu macam mana lafaz yang diberikan. Kau ambil lah pakai. Ataupun anak ni hadiah untuk kau, pakailah. Dia ada dua kat situ. Maksudnya sama ada dia bagi tu dia akan ambil balik, atau dia akan bagi tu bagi terus. Kebiasaannya orang bagi ni dia bagi terus. Dia bagi terus. Tu kebiasaannya. Bila mana kebiasaannya dia bagi terus, sama ada anak kita pakai ataupun tak pakai, dia kena zakat. Kalau lebih daripada 200 gram. Okey, ibu tu pula tadi dia kata nah ni pinjam ni, nanti kau kahwin ada lelaki kau, kau suruh lelaki kau beli tu pulang balik kan. Maksudnya walaupun dalam keadaan macam tu, cukup lebih daripada uruf 200 gram, kena zakat juga. Yang kena zakat apa? Ibu tu tadi. Ikut bukan perjanjian lah, ikut lafaz kita masa bagi anak kita tu. Sama ada kita nak bagi dia pinjam atau kita nak bagi terus. Kebiasaannya kita bagi terus, kebiasaannya lah.
Sebab tak cukup haul boleh. Maksudnya kena tengoklah. Kalau lebih daripada 200 gram, kenalah zakat. Kalau kurang, tak ada masalah. Tak kira lah dia pakai ke tak pakai ke kan. Dalam tempoh tersebut. Baik. Okey. Selesai ya. Saya terus pada zakat pendapatan. Sama juga. Sebelum tu saya pergi kepada zakat KWSP, EPF. EPF ataupun dipanggil LTAT. Apa ni LTAT? Tentera punya Lembaga Tabung Amanah Tentera, Angkatan Tentera, LTAT. Baik, kita tengok. Contohnya dalam kita punya EPF atau LTAT itu tadi ada duit. Ada duit. Saya bagi contoh, bulan Januari tahun ni ada 100,000. Bulan 5 tahun ni kita keluar 10,000, tinggal 90,000. Bulan 8 tahun ni kita keluar lagi 5,000, tinggal 85,000. Bulan 9 tahun ni kita keluar lagi 2,000, tinggal 83,000. Dan ujung tahun ni kita keluar lagi RM4,000, maka tinggal 79,000. Sebab apa saya sebut angka yang banyak-banyak? Sebab KWSP dengan ni biasanya banyak dia punya tu. Jadi dalam kiraan tadi, mana yang kena zakat? Sama macam wang simpanan, dia akan ambil baki yang terendah. Baki yang terendah ni maksudnya, kalau mana baki dia yang ujung tu 79,000, maka itulah yang akan dikenakan zakat. Wang simpanan lain. Wang simpanan kan kita boleh keluar bila-bila masa. Wang KWSP ni ataupun LTAT ni dia ada tempoh masa dia yang tertentu. Macam saya, umur baru berapa ni memang jangan harap lah boleh dapat wang KWSP. Kena tunggu 55. Tapi bila dapat je masa umur 55 tu tadi, wang KWSP satu cerita lain untuk dizakatkan. Wang simpanan tadi cerita yang lain. Maksudnya itu yang saya sebut, zakat harta ni bergantung pada harta masing-masing. Jadi untuk KWSP juga ataupun LTAT ataupun yang EPF lah biasa orang sebut, maka dia akan tengok juga baki yang terendah. Kalau tadi 79,000 adalah baki yang terendah, kali dengan 2.5%, maksudnya dia kena zakat lebih kurang RM1,975. Dia ikut baki yang terendah. Habis memang dah, kalau habis maksudnya di bawah paran nisab 14,000 tu, habislah, tak ada. Ya. Sekarang ni terkenalan awal, contohnya dia ada duit 100,000. Okey, hisap dia belum cukup, hanya 2-3 hari nak hisap, tapi duit tu dah dibagi-bagikan kepada yang berwajib lah. Jadi order pada anak, jika 2-3 hari ni dah dibagi, adakah yang kita menerima ni kena bayar zakat ataupun yang tak cukup hisap dia? Okey. Tuan Haji punya soalan tu adakah untuk yang dah meninggal atau yang masih hidup? Yang masih hidup ni. Yang masih hidup. Yang masih hidup ni dia tak cukup haul lagi sebenarnya. Sebab dia baru terima. Tapi digalakkan sebenarnya, macam contoh macam KWSP ni, digalakkan macam mana? Umur 55, saya contoh umur 55, berapa baki tu terus buat bayar zakat terus. Biasa macam tu digalakkan. Jangan kita sengaja melengah-lengahkan. Ini istilah sengaja. Kita tahu kita sengaja melengahkan, nantilah dah kurang nanti boleh bayar. Biasanya digalakkan macam tu. Tapi soalan Haji tu tadi maksudnya dia baru menerima harta tersebut. Maka bila baru menerima ni, kita akan tengok balik, adakah harta yang dia terima tu cukup nisabnya? Kalau cukup nisabnya, adakah cukup haulnya? Kalau antara satu ni tak jadi, dia tak kena zakat tahun tu. Tu antaranya lah. Walaupun 2-3 hari je lagi. 2-3 hari ni kadang-kadang kebetulan berlaku. Biasanya tak jadi 2-3 hari ni rancang. Rancang ni elok kita tolak tepi lah perancangan tu, sebab yang paling baik kita tunaikan hak Allah kan. Tetapi kalau kita tengok dalam soalan tu tadi, tak cukup nisab kalau dia tak lebih daripada 14,700, ataupun tak cukup haul kalau dia tak cukup 1 tahun. Tapi kalau kita ni memang niat nak bayar zakat walaupun tak cukup setahun pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita tunaikan di awal tahun pun tak ada masalah. Sebab apa? Itu bergantung pada iman masing-masing. Sebab harta ni di iman. Kadang-kadang sebab harta ni boleh bergaduh, boleh bermusuh, boleh bermasam muka sebab harta. Jadi bila mana kita ada kesedaran, nak awal pun tak ada masalah.
Baik. Menjawab soalan tu tadi Tuan Haji? Baik, terima kasih. Ya. Contoh macam saya dapat duit dari SPN. Mana dapat? Waktu saya declare saya dapat duit declare. So saya kena bayar masa bulan yang besar kan. Saya bayar semua. So bayar tu saya kena bayar lagi tak? Maksudnya bayar tu pada siapa? Saya dah bilang kan. Oh, okey. Maksudnya balance tu kena bayar balik? Bayar tu kan tiap tahun kan. Sebab ada balance dalam. Ya. Kena bayar lagi. Ya, kalau masuk tahun yang akan datang. Dia sebab dia kan haul dia setahun. Berapa yang kalau sama kali tu saya bayar jumlah yang besar? Ya. Kalau bias tu saya Sebab yang itu jumlah yang besar untuk tahun itu. Macam tu lah. Tahun 2 tu, tahun 3 dia macam tu, sebab tu dia panggil cukup haul setahun. Macam tu. Baik. Ya. Macam kita emas setahun sekali kan. Pendapatan tu setahun sekali. Kalau macam KWSP tu? KWSP ni masa bila mana wang KWSP tu hak milik kita sempurna. Bukan macam sekarang kita tengah simpan ni. Memang tak kena lah, sebab bukan hak milik kita lagi. Umur 55 nanti. Bila betul sedebut akaun 1 tu, mata dah cing-cing lah duit tu kan. Masa tu nanti kena. Entah berapa ratus ribu lah agaknya masa tu nanti kan. Kan tu maksudnya saya dengan yang muda-muda lah. Yang tuan-tuan ni dia rasa dah kan. Tapi lebih kurang macam tu, dia akan kena zakat masa umur ketika itu, iaitu 55. Ada baki pula masa 55 tu 56, 57, sampai masih ada baki yang mana nisabnya tu tak kurang daripada nisab 14,700 tu tadi. Walaupun ada tahun-tahun tu lagi. Macam tu lah lebih kurangnya. Dan kadang-kadang orang nak selamat, jadi dia keluarkan semua yang KWSP, tutup akaun dah semua, dia letak kat wang simpanan. Wang simpanan pun kena zakat juga. Sama je lah. Dia nak bawa lari mana pun dia kena juga. Ya, tabung haji, sebab tabung haji dia dah uruskan untuk kita. Habiskan. Habiskan tu memang dah tak ada apa-apa dah. Baik. Kita dah selesai zakat wang simpanan, kita dah selesai zakat emas, kita dah selesai zakat EPF, LTAT tadi. Kita terus pada zakat pendapatan. Pendapatan ni, sebab tu saya kata tadi, kadang-kadang tak cukup haul, tapi kita dah buat daripada awal. Ni kita akan tengok dalam zakat pendapatan. Contohnya macam kebiasaannya harta kita akan simpan setahun, cukup bulan 12 baru katakan kita ada 70,000 baru pergi bayar zakat. Tapi kita nak elakkan daripada terlupa, kita nak elakkan daripada terleka, kita nak elakkan daripada terguna duit tu tadi. Maka dia ada skim yang dibuat di Negeri Sembilan, yang mana daripada awal-awal dah boleh buat potongan zakat. Ini yang dipanggil sebagai SPZB, skim potongan zakat berjadual. Dan ini dilakukan oleh semua negeri-negeri di Malaysia. Sebab apa? Dia nak memudahkan. Kadang-kadang kita terlupa, banyak benda nak buat. Bulan 12, orang muda yang baru keluarga ni lagilah kan, nak pergi bercuti lah sana sini, nak fikir hotel lah apa semua, sekali tiba-tiba duit yang sepatutnya nak dizakatkan tu banyak dah habis ke situ. Baik, kita tengok zakat pendapatan ni tuan-tuan. Disebutkan bahawa dalam surah Al-Baqarah ayat 267 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, keluarkan zakat sebahagian daripada hasil usaha kamu yang baik-baik. Hasil usaha kamu itu adalah pendapatan. Dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Maksudnya Allah bentangkan rezeki seluasnya, kita usaha untuk dapat. Allah minta keluar sikit je daripada apa yang Allah bentang dan usaha yang kita lakukan. Baik. Dan disebutkan bahawa zakat dapat membantu untuk memberkati pendapatan kita, kerana kita ni bukan mesin yang benar-benar bekerja selama 8 jam sehari. Tapi ni biasa saya bagi pada institusi yang memang bekerja. Maksudnya apa? Dalam tempoh 8 jam kita bekerja, mungkin ada seminit yang kita culas. Kita ni termasuk saya, minta maaf cakap, ada waktunya 30 saat dalam 8 jam bekerja tu, tiba-tiba main telefon, tiba-tiba buat benda-benda yang bukan sepatutnya dilakukan pada kerja tersebut. Setengah minit je, bukannya 1 jam, setengah minit. Jadi macam mana kita nak memberkatikan kita punya pendapatan tu tadi? Islam bagi jalannya apa dia? Zakat. Sebab zakat ni dia mensucikan, dia membersihkan. Ini antara kaedah-kaedah untuk kita sucikan apa yang kita nak buat. Baik. Fatwa zakat pendapatan Negeri Sembilan menyatakan bahawa
pada 1998 telah mewajibkan zakat pendapatan bagi umat Islam yang layak di Negeri Sembilan. Dan zakat pendapatan ni adalah hasil pendapatan atau pulangan sebagai balasan perkhidmatan berdasarkan kerja ataupun sebagai ahli profesional. Tak kira apa dia, gaji, allowance, kerja lebih masa, pencen, perkhidmatan konsultan, kontraktor, komisen, royalty, hasil sewaan aset, produk ternakan, susu, telur, madu, maksudnya meniaga, dan juga pelbagai pendapatan macam dropship dan juga ejen. Maksudnya apa sahaja yang kita dapat pendapatan daripadanya, yang kita hasilkan, maka cukup setahun pendapatan tu akan dikenakan zakat. Itu biasa. Macam wang simpanan tadi lain, KWSP lain, zakat emas tu lain. Ini zakat pendapatan yang kita hasilkan tiap-tiap hari, tiap-tiap bulan, maka cukup dia setahun dia akan dikenakan zakat. Ini dipanggil zakat pendapatan. Sebab pendapatan kita, tak kira apa cara sekalipun. Baik. Maka antara zakat dan juga cukai nak kena bayar kedua-duanya sekali. Ini lebih kepada keduniaan. Selalu orang kata zakat pun kena bayar, PCB pun kena potong. Tapi kelebihan yang diberikan di Malaysia ni kepada kita, orang Islam khususnya, kita bayar zakat, PCB cukai dah tak payah bayar dah. Biasa macam tu. Tapi dia kena ada kiraan-kiraan dia yang tertentu lah. Contohnya, kalau kata kita kena PCB, ni biasa orang yang bekerja, dia kena PCB RM100, dia bayar zakat RM50 di pusat zakat, maka dia akan kena charge PCB dia RM50. Biasa macam tu. Maksudnya dia ada bagi separuh dekat zakat, dia bagi separuh ke LHDN. Tapi kalau katakan PCB dia kena tahun tu RM100, dia bayar ke zakat lebih sikit, RM120. Dia tak kena apa-apa pun dengan LHDN tadi. Ini kelebihan duniawi, yang mana kalau seseorang itu bayar zakat, menunaikan zakat, maka untuk PCB di LHDN dia tak perlu bayar lagi dah. Ini antaranya lah. Baik. Jadi kita lihat dalam zakat pendapatan, bukan semua hasil harta kita tu akan dikenakan zakat. Dia ada potongan dia. Apa yang dipotong? Dia macam LHDN juga tuan-tuan. Yang pertama, untuk diri sendiri dah tolak awal-awal RM9,000 potong. Untuk isteri RM4,000. Untuk anak-anak yang bersekolah ke bawah RM2,000 seorang. Kalau dia IPT, RM8,000 seorang. Tabung haji dah tolak siap-siap. KWSP, takaful, ibu bapa, semuanya dah dipotong-potong-potong. Macam LHDN kita nak bayar kan, masa kita nak bayar, apa pengecualian cukai yang kita boleh dapat? Yuran belajar, gaya hidup, yuran tadika, mak ayah sakit, kan dah boleh potong-potong-potong. Sama juga macam zakat, dia ada potongan dia. Maka kita dah siap dah. Skim SPZB tu, skim potongan zakat berjadual, dia dah ada dia punya kiraan. Kalau kita pergi website www.zakatns2u.biz, saya sebut sekali lagi, www.zakatns2u.biz. Dekat situ tengok aja, dia akan keluar kalkulator pengiraan zakat pendapatan. Kita masuk je kita punya pendapatan, walaupun kita tak tahu setahun, kita masuk bulanan. Lepas tu nanti dia akan terus automatik potong apa yang saya sebut tadi, RM9,000, RM4,000, RM2,000, RM8,000 dan sebagainya. Dia dah siap potong semua. Maka saya bagi contoh macam ni je lah. Sebab benda tu kita kena nampak, tapi tak dapat nak nampak. Jadi saya cerita satu contoh yang pertama. Seorang yang berkeluarga macam saya, sebulan sumber pendapatan adalah RM3,300 sebulan. Bermaksud kali dengan 12 bulan, pendapatan adalah RM39,600 pendapatan setahun. Tolak dengan diri sendiri RM9,000, tolak dengan isteri seorang RM4,000, anak 18 tahun katakanlah ada 2 orang, maka tolak RM2,000 jadi RM4,000. Anak yang masuk IPT tak ada, jadi tak dapatlah rebate yang RM8,000 tu tadi. Ibu bapa katakan kita bagi RM100 setiap bulan, maka dapatlah kita tolak RM1,200. KWSP yang 11% tu yang masuk tu, maka dia akan dikira dan ditolakkan lebih kurang RM363. Maksudnya 11% KWSP tu dia dah tolak rebate siap-siap. Itu pun ditolak. Sebab tu KWSP nanti kena bayar zakat.
masa umur 55. Sebab masa awal-awal masa kita kerja tu, zakat dah kecualikan dah. Tak payah kira dulu, tak payah, sebab nak kira nanti biar kira masa umur 55. Lepas tu takaful, kalau kata kita buat takaful, dia akan tolak juga. Berapa nilai takaful itu. Dan juga tabung haji, kalau kata kita bayar tabung haji RM50 tiap-tiap bulan masuk ke dalam akaun tabung haji, RM50 tu dia tolak dalam kita punya zakat pendapatan. Kalau kita bayar lebih, lagi lebih dia akan tolak. Ini yang disebutkan. Akhirnya bila dah tolak dengan apa yang ditolak tadi, tinggallah 23,000 yang ditolak tu 23,700, tolak dengan pendapatan 39,000, maksudnya dalam setahun dia ada lebih pendapatan RM15,844. Soalannya, adakah dia kena zakat ataupun tidak? Dia kena, sebab lebih RM14,784.18. Dia kena. Jadi macam mana nak kira tadi? Maka RM15,844 tu tadi kali dengan 2.5%, maka dia kena bayar zakat RM396 seposen setahun. Berat pula rasanya RM396 ni berat nak keluar satu. Maka cara dia macam mana? Kita ada skim tadi, buat potongan bulanan. Maka setiap bulan dia bayar RM33 je. Bulan Januari sampai Disember RM33, RM33, RM33. Ini yang dipanggil sebagai zakat pendapatan. Jadi zakat pendapatan ni nak mudah dia senangnya, sebab kita tak dapat nak tunjuk. Pergi ke pejabat kita, kita akan kirakan siap-siap. Ataupun buka website. Bagi orang muda dia biasa dengan website, dia boleh terus kira dalam website. Saya awal saya tolak zakat dulu, saya website je. Macam sekarang ni saya dah pergi kaunter lah, sebab kaunter sebelah ya. Jadi boleh sembang lebih dekat situ. Kadang-kadang lebihkan. Kita ada pendapatan kuliah dan sebagainya, lebihkan lagi. Ini adalah di antara 3 perkara yang saya nak kongsikan pada tuan-tuan, iaitu berkaitan dengan zakat wang simpanan, zakat emas, zakat dan juga zakat pendapatan. Zakat pendapatan sekali dengan zakat perniagaan kan? Ya, sekali. Kita setahun sekali kita declare income tax kita. So kita dalam declaration tu kita boleh masuk lagi punya zakat sekali pun. Ya, betul. Itu yang kadang tak perlu bayar kat SDN tu. Bayar semua pada zakat. So sebelum kita audit, kita bayar zakat dulu lah. Ya, betul. Sebaiknya macam tu. Baik, saya nak jawab soalan Tuan Imam tadi berkaitan dengan macam mana dengan orang-orang dulu yang bayar terus kepada sesiapa yang dia rasakan memerlukan. Baik. Saya terus kepada fatwa agihan zakat. Dalam fatwa kebangsaan disebutkan bahawa pada tahun 2006 Muzakarah Jawatankuasa Fatwa telah memutuskan bahawa mengagihkan zakat secara persendirian tanpa melalui pemerintah adalah sah, sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak. Sekiranya diagihkan kepada asnaf yang layak. Layakkah kita untuk menentukan asnaf tu layak ataupun tak? Itu soalan yang pertama. Baik, saya terus. Tetapi perbuatan melanggar peraturan dan undang-undang pemerintah dalam perkara kebaikan adalah berdosa. Kerana di dalam Islam, patuh dan taat kepada pemerintah iaitu ulul amri dalam perkara kebaikan adalah wajib. Sebab kita duduk dalam sistem. Dalam sistem dia ada peraturan dan undang-undang dia. Tapi sah tadi. Baik. Disebutkan bahawa disebutkan bahawa dalam surah An-Nisa yang bermaksud wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulul amri. Maksudnya kepada pemerintah. Dan atas sebab itulah perlunya taat kepada pemerintah, kerana bila kita taat pada pemerintah, terutamanya dalam urusan agama, maka kita dah lepas diri kita, pemerintah yang akan jawab nanti. Kebiasaannya macam tu. Sebab apa? Sebab kita hidup dalam satu masyarakat. Baik. Maka disebutkan bahawa hati-hati, takut zakat yang kita bagi tu tadi dikuatiri menjadi sedekah. Kenapa? Kerana sesuatu tanggungjawab kita boleh lepas di dunia, mengapa pula perlu untuk kita bawa ke akhirat? Maksudnya kalau dah ada pemerintah yang boleh ambil tanggungjawab kita tu, kita biar dia selesaikan semua. Kalau berlaku apa-apa pun dia yang akan tanggung, dia akan jawab. Kita di akhirat di padang mahsyar nanti dah lepas dah semua. Baik. Dan disebutkan bahawa kalau biasa dengan ayat ni, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikun, wahai orang yang beriman, bila mana datang kepadamu seorang yang fasik,
Binaba'in, dan menyampaikan sesuatu berita. Fatabayyanu, hendaklah selidik dahulu. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, iaitu selidiklah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab jahilnya kamu sehingga menjadikan kamu menyesal apa yang telah kamu lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 49, ayat yang ke-6. Maksudnya apa? Elakkan agih sendiri sebab kita bimbang tak cukup syarat zakat dan jatuh kepada sedekah bukannya zakat. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan bebankan diri kita untuk bersoal jawab di akhirat nanti dengan perkara yang sepatutnya kita tak perlu disoalkan. Sebab apa? Sebab bila kita dah serah kepada ulul amri, pihak yang berkuasa, biar dia yang jawab nanti. Seterusnya, jangan sekali-kali kita membuat kerja Allah dalam menghakimi orang lain dan mempercayai berita yang kita sendiri tidak pasti kebenarannya. Yang dimaksudkan di sini adalah bila mana kita dengar orang kata dia susah, sian dia susah, maka kita pun bagi. Sebab kita dengar daripada orang lain dia susah, tapi sebenarnya kita tak selidik. Dia ada had dia. Seseorang yang di Negeri Sembilan, di Baitul Mal, kita ada had dia. Dia panggil had kifayah. Orang ni layak ke sebagai fakir ataupun miskin? Dalam asnaf yang 8 dia ada fakir, miskin, mu'alaf, Ibn Sabil, gharimin dan sebagainya. Tapi 3 ni yang kita bagi keutamaan ikut dalam ayat Quran sendiri. Yang pertama fakir, yang kedua miskin, lepas tu baru pergi ke mu'alaf dan sebagainya. Maka macam mana nak melayakkan dia sebagai fakir? Dia ada kiraan dia. Dia potong, akhirnya pendapatan dia sebulan RM200 pun tak dapat. Itu jatuh fakir. Ada pula kalau rasa pendapatan dia tu, maksudnya yang dia boleh belanjakan, tolak dengan segala apa semua, maka tinggal RM300 atau RM400. Itu dia akan bagi ke kategori miskin. Kita yang kita sendiri ni, kita mampu ke nak pergi kat orang tu, ni kertas tolong isi, sedangkan kita pun tak buat. Maka untuk mengelakkan daripada kita tak tahu dia ni asnaf yang layak ataupun tidak, lebih baik kita serah pada pemerintah untuk buat. Tapi yang sebelum itu, dia ada persoalan dia. Biasa di kuliah wanita lah, dia akan kata, tapi ustaz, saya masa bagi tu saya yakin dia memang asnaf. Dia guna perkataan yakin tu. Sebab yakin ni dia mengalahkan syak kan. Jadi pada kita tak apa, yang dah lepas tu lepas. Tapi yang akan datang, bila kita dah persoalkan macam ni, sebenarnya dia akan timbul syak pada dia dah. Dia dah mula gagu-gagu dah. Dulu yakin ni. Bila dah dengar ni, alamak bila dah macam tu, kita nasihatkan, kita bayar pada pemerintah. Pemerintah yang akan agihkan. Inilah menjawab pada soalan Tuan Imam tadi. Sebelum ni dia buat dengan yakin, okey, tak ada masalah. Itu cerita yang lepas, kita takkan nak korek balik. Tapi yang akan datang ni tadi, kita lebih baik kepada ulul amri, iaitu kepada pemerintah. Jadi ada apa soalan? Ya. Antara ciri yang layak mendapat zakat macam mana Ustaz? Ciri-ciri ya? Yang dapat zakat ni. Boleh. Saya teruskan. Baik. Bila mana disebutkan zakat ini adalah harta yang dikeluarkan dalam kadar yang tertentu, tempoh yang tertentu dan golongan yang tertentu. Golongan tertentu ni bukan orang yang boleh keluarkan zakat tu, orang yang menerima zakat itu. Dia ada golongan yang tertentu. Selain daripada tu tak boleh terima zakat. Kalau dia terima, hukum dia haram. Jadi macam mana kita nak buat? Kita beralih kepada hibah, sedekah, yang lain-lain, wakaf dan lain-lain. Okey. Jadi golongan tertentu yang menerima zakat ni, yang pertama fakir, itu satu. Yang kedua miskin. Fakir dan miskin ada beza. Fakir ni maksudnya kalau dia panggil taraf miskin yang terus jatuh, dia dalam perangkaan negara dia ada yang miskin betul, dan dia ada yang miskin yang bukan tak betul, yang kurang sedikit. Itu juga tarifan fakir dan miskin. Maksudnya dia memang tidak berharta, dia langsung tak ada harta. Dia ada pendapatan yang sikit untuk menampung kehidupan dia dan keluarga dia, tapi tak ada harta. Jadi maksudnya bila tak ada harta, dia banyak lagi berhutang. Dia banyak keperluan yang dia kesian lah, dia daif macam tu. Itu adalah fakir dan juga miskin. Tapi di Negeri Sembilan, fakir tak ada, fakir zero. Jadi kita letakkan semuanya di miskin, tapi baginya sama. Maksudnya dia adalah asnaf fakir dan miskin, tapi fakir tu sebenarnya tak ada dalam kategori itu, kita letakkan asnaf miskin.
Kadang-kadang kita nak jaga juga orang punya maruah. Kita nak jaga juga air muka dia. Takkan kita nak panggil dia fakir. Kan? Kesian dia terasa hati. Maka kita letakkan di dalam istilah yang kedua, iaitu asnaf fakir dan miskin. Miskin tu tadi. Sebab miskin ni semua orang miskin. Kita pun miskin. Miskin akhirat, miskin jiwa dan sebagainya. Itu saja. Dia harta ada bagi dia keluarga, tapi harta itu tidak hasil contohnya sawah yang terbiar bertahun-tahun. Yang orang sebahagiannya ada kata dia miskin, tapi dari segi harta ada dibagi oleh keluarganya, tapi tidak langsung tak ada hasil. Macam sawah dia berkekar, ya, tidak ada hasil. Kategori macam ni boleh tak panggil dia miskin? Dia ada harta, asetnya, tetapi harta tu tidak mengeluarkan pendapatan untuknya. Boleh. Boleh. Sebab dia tak ada pendapatan. Walaupun harta dia ada. Sebab harta tu tadi perlu diusaha untuk keluarkan pendapatan. Kecuali dia jual tanah-tanah tu semua, jadi jutawan lah dia. Yang itu dia tak kena. Maksudnya macam tu. Walaupun dia ada, tapi harta itu tidak mengeluarkan pendapatan. Kecuali lah macam emas tadi. Tapi tanah kan. Dia orang tua nak diusahakan, dia tak. Iyalah. Tapi harta daripada bapak dia bagi, tapi contohnya macam sawah yang ada hasil. Ya. Jadi dia tidak mampu untuk mengeluarkan. Dia tak dapat pendapatan. Dia ada harta, tapi harta yang tidak menghasilkan apa pendapatan. Maksudnya dia memang bukan tak dapat lagi untuk keluarkan zakat tu. Kalau dikira-kira mungkin dia akan termasuk dalam senarai asnaf tu tadi. Baik. Yang dibagi tiap-tiap bulan atau bantuan. Bantuan ni kalau di Negeri Sembilan biasanya tiap-tiap bulan. Dan ada juga yang diawalkan, ada yang disekalikan. Dia tengok pada keadaan lah. Iaitu saya tahu sekali kalau bantuan tu ada dapat sekali tu dia dalam bantuan 3-4 bulan tak boleh lagi, sekali je itu ada kategori dia. Itu macam contoh bantuan, dia ada bantuan dia. Bantuan pendidikan sekali je. Bantuan kesihatan lain pula. Bantuan yang untuk yang sara hidup ni lain. Dia ada banyak kategori bantuan. Yang itu kena kuliah lain. Itu kena kuliah lain lah. Tapi yang saya nak sebutkan tadi, yang pertama tadi fakir dan miskin, 2 kategori. Kategori yang ketiga adalah amil, mereka yang terlibat dalam menguruskan zakat. Semuanya dia akan dapat sedikit daripada itu. Sebab apa? Benda ni dah termaktub di dalam Al-Quran, tak boleh dipindah-pindah. Yang keempat iaitu mu'allaf, orang yang baru memeluk agama Islam. Yang kelima, riqab, iaitu memerdekakan orang-orang Islam. Memerdeka ni macam mana? Ada hutang alung, ada yang membahayakan nyawa dia dan sebagainya. Yang ini, tapi dia ada perundingan dan proses dia yang panjang lah. Lepas tu gharimin, orang-orang yang berhutang. Fi sabilillah, orang yang melibatkan diri dalam aktiviti berdakwah. Sebab tu biasanya masjid dan surau, kalau mana mohon dapat peruntukan, biasanya itu diambil daripada portion fi sabilillah. Masjid di kalangan dapat 5,000, surau dapat 1,000, lebih kurang macam tu lah. Saya pun dah tak ingat dah, lama dah. Saya dah keluar daripada masjid dah 2 tahun, jadi dah lupa dah kan. Yang terakhir adalah Ibnu Sabil, orang musafir yang terkandas. Jadi pendidikan dan sebagainya, semua itu dia akan sebut apa jenis bantuan. Bila ada 8 golongan tertentu tadi, dia ada bantuan fakir miskin. Itu yang saya sebut, bantuan fakir miskin dimasukkan setiap bulan. Dia ada bantuan perubatan. Perubatan kena tengok juga, perubatan yang biasa atau perubatan yang macam dialisis dan sebagainya. Kalau dialisis, kita bagi GL kita 3,000 untuk sekali buat dalam sebulan. Dalam sebulan tu dia buat 4 kali contohnya, kita bagi GL tu lebih kurang 3,000 sebulan. Itu kalau bantuan perubatan dialisis. Bantuan persekolahan, yang ini one off, biasa hujung-hujung tahun dia bagi. Itu yang sekali dapat je tu. Ada bantuan kebajikan am, ada bantuan masjid dan surau yang saya sebutkan tadi. Ada bantuan pertubuhan dan kelab. Ini semua dimasuk dalam fisabilillah. Dan juga ada bantuan sekolah. Bantuan sekolah ni bukan sesi persekolahan, waktu dia belajar ataupun dia ada bantuan dia. Itu yang pergi Mesir, pergi ke Jordan dan sebagainya, dia ada bantuan tu dan sebagainya. Inilah dia zakat-zakat yang tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah keluarkan. Dan inilah zakat yang kita simpan, kita kumpul dan kita agihkan semula kepada mereka yang berhak.
Itulah dia antara kategori-kategori asnaf yang menerima zakat tersebut. Jadi ada apa-apa soalan lain? Ya. Kita nak jual tanah lah beratus ribu lah, katalah kita nak start bayar zakat tu dari kita pegang duit tu nak tunggu setahun. Duit dah ada. Kita nak bayar zakat ni bila? Nak tunggu setahun tu atau itu? Yang duit yang ada di tangan berapa? 200,000. Boleh terus kepada kita dan kita akan kirakan terus. Jadi untuk setahun tu dia dah tak payah nak pening kepala dah fikirkan pasal zakat. Kebiasaannya kita akan galakkan orang berzakat ni, lagi-lagi zakat harta masa bulan Ramadan lah. Walaupun tak cukup setahun. Kerana apa? Sebab nak dapatkan kelebihan bulan Ramadan tu. Kan bulan Ramadan apa sahaja yang kita buat, dia lipat ganda kan. Lagi kan pula kalau kita jadikan perkara sunat tu jadi wajib. Bila kita buat yang wajib tu, kita dapat lagi pahala yang berganda. Apa perkara sunat yang dia jadi wajib? Perkara sunat yang jadi wajib, contohnya kita lah, saya saja kongsi, iaitu bila mana kita niatkan sesuatu yang sebenarnya sunat tapi wajib ke atas kita, dipanggil nazar. Ulama' biasa buat macam tu, lagi belum puasa. Aku bernazar bahawa hari ni pukul 11.53 sampailah Zuhur nanti, aku akan bawa 100,000 ni pergi ke pusat zakat, tunaikan zakat sekarang juga. Benda yang kita pasti kita boleh buat. Jangan benda yang kita tak pasti. Nazar tak, ni kita kena denda balik. Itu nazar. Biasa bulan puasa. Contohnya dia masuk ke masjid lepas solat maghrib, dia masuk masjid nak tarawih malam tu. Aku bernazar aku akan solat isyak berjemaah dan juga bernazar untuk solat tarawih. Pasti sebab dia memang dah ada kat situ. Maksudnya benda sunat dia nazar menjadi wajib, bila dia buat pahala dia berganda-ganda. Sama juga macam bayar zakat di bulan Ramadan. Khususnya zakat harta. Zakat fitrah ni memang wajib dah. Zakat harta tu antaranya. Sebab tu biasanya orang yang dia tahu, dia akan menunaikannya kebanyakannya dalam bulan Ramadan, sebab nak dapatkan limpahan. Dia ada satu lagi kaedah. Nabi SAW dalam kitab Syahrul Salikin karangan Imam Al-Ghazali mencatatkan bahawa Nabi ni dalam satu hari tidak akan tinggal padanya 30 dirham, 360 dirham ataupun 30 dinar dalam setiap hari-hari Nabi. Maksudnya hari ni hari Sabtu, sebelum solat isyak malam tu, kurang daripada 360 dirham ataupun 30 dinar, kurang daripada tu, lebih kurang dalam RM70, lebih kurang macam tu. Bawah daripada tu tidak ada pada Nabi pada hari itu, hari Sabtu contohnya. Sebab tu pernah berlaku dalam satu peristiwa, isyaknya begitu panjang, rupanya Nabi terlupa yang nak bagi pada orang fakir dan miskin. Jadi sahabat cari, mana Nabi ni? Kenapa lambat sangat jadi imam isyak ni? Rupanya Nabi nak keluarkan duit yang ada pada dia hari tu untuk bagi pada fakir dan miskin. Sebab apa? Yang 30 dirham tu tadi cukup untuk makan dia dengan isteri, kan ada 9, cukup dah. Lebih tu, sebab tu Nabi tak kena zakat. Sebab dalam sehari tak ada pendapatan lebih. Semuanya telah dibahagikan ikut keperluan ahli keluarganya, yang lain semua dah disedekah. Itu cara Nabi. Sebab tu Nabi tak dikenakan zakat. Jadi macam mana pula kita yang kita tak mampu untuk ikut macam mana Nabi buat, maka sebab tu kita kena zakat setahun. Itu antaralah. Itu dia sunnahnya. Siapa boleh buat tu memang hebat lah. Dah ujung-ujung tu kan, sebelum isyak je dah bagi dah. Apa yang ada kat poket ni semua dah bagi. Hebat betul. Itu taraf yang lain lah. Ada soalan lain? Saya minta maaf kalau rasa tak jelas lagi ataupun ada lagi nak tanya. Kita ada pegawai-pegawai di sini dan kita ada pejabat kita boleh hadir. Jangan segan-segan, jangan malu-malu. Tuan Kamarul sentiasa ada. Saya pun ada. Kalau nak ditanya dan sebagainya, boleh ambil nombor telefon saya kalau nak. 012 641 4058. Jadi boleh WhatsApp ke, boleh telefon dan sebagainya, tak ada masalah. Mana yang saya boleh bantu, saya bantu. Kalau saya tak boleh bantu, saya akan minta yang lebih berpengetahuan untuk bantu. Kalau tak boleh juga, saya minta mufti lah tolong jawabkan. 012 641 4058. Anwar bin Mutakin. Jadi saya tangguhkan
dan saya mohon maaf atas keterlanjuran bahasa, penggunaan bahasa yang kurang tepat. Ialah kadang-kadang saya orang PD, saya orang Pasir Panjang, jadi kadang-kadang nak cakap bahasa apa ni kan, dialek apa tak tahu, jadi main hentam je lah. Jadi ada yang mungkin kena dengan kita, ada yang mungkin apa dia cakap macam ni. Jadi saya mohon maaf, dan saya juga mohon maaf kalau rasakan ilmu yang saya sampaikan ni tak sampai sebenarnya, pun saya mohon maaf juga. Dan atas segala terkasar bahasa dan sebagainya, jadi yang baik itu semua daripada Allah SWT, yang buruk tu pun daripada saya sebenarnya. Dan saya teringat satu kata guru saya, seseorang yang bila mana dia menyampaikan sesuatu dan dia rasa lancar aja bila dia sampai, maka percayalah dalam yang mendengar ada yang niatnya ikhlas untuk dengar, sebab tu lancar. Tetapi kalau dia tergagap-gagap, alamak terlupa point, bukan orang dalam tu yang tak ikhlas nak dengar, dia punya hati yang tak ikhlas nak dengar. Ini pesanan guru saya yang saya teringat lah. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.